Ini rezeki Allah yang Allah nak bagi pada kita, mudahnya dapat pahala. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa as-salah. Tak ada benda pun yang boleh menghalang dia daripada balik jumpa family dia, jumpa ahli keluarga dia, melainkan hanya satu sebab nak menanti salat yang berikutnya. Mudah-mudahan inilah keadaan tuan-tuan, puan-puan yang sudi untuk bersama di lapangan ini. Apatah lagi kalau diniatkan bersama-sama dengan i'tikafnya tuan-tuan di sini untuk nak mendapatkan ilmu, sesuatu yang memberikan manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah mengembalikan kita ke lapangan ini bukan takat untuk menghadirkan diri bagi menunaikan salat. Allah mengembalikan balik dalam keadaan seperti mana sebelum daripada ini. Ini merupakan antara nikmat Allah yang mana sebelum daripada ini diambil daripada kita, tetapi dipulangkan balik. Jarang-jarang nikmat daripada Allah bila mana dia ambil daripada kita dipulangkan balik. Mana-mana nikmat Allah bila mana diambil daripada kita lalu dipulangkan balik. Ini merupakan nikmat yang lagi-lagi kita kena syukuri dengan segala bentuk kesyukuran yang kita ketahui. Dengan hati kita kena bersyukur, dengan lidah kita kena bersyukur, dan juga dengan segala anggota kita ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah dalam ruangan yang ada sehingga tibanya waktu Isyak ini, kita nak meneruskan perbincangan kita daripada pertemuan kita sebelum daripada ini berkenaan tentang tafsir suratul Baqarah. Di mana kita kali yang terakhir, dalam pertemuan yang terakhir dahulu sebelum kita terhenti akibat daripada PKP yang lalu, sehinggalah kepada bicara daripada ayat Allah suratul Baqarah ayat yang ke-67. Inilah kali yang terakhir kita berhenti sebelum daripada kita dapat menyambung kembali untuk bicaranya malam ini. Maka sebagai permulaannya, tuan-tuan yang ada mushaf, yang ada Al-Quran di tangan tuan-tuan, boleh buka ayat yang ke-67. Mari sama-sama kita lihat apa yang dibincangkan oleh Allah ataupun yang didatangkan oleh Allah menerusi firman-Nya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Kata Allah Subhanahu wa taala pada bicara ayat yang ke-67, dan kenangilah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Nabi Musa alaihi salam menjawab, aku berlindung dengan Allah daripada termasuk dalam golongan orang yang jahil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan puan-puan. Bagi mereka yang mengikuti pengkuliahan kita semenjak daripada awal bicara suratul Baqarah, antara tema yang dibawakan banyak menerusi surah ini iaitulah pengkisahan berkenaan tentang satu golongan yang telah pun disebutkan oleh Allah sebagai golongan yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim, dalam suratul Fatihah. Dijelaskan lagi tentang ciri-ciri mereka, kenapakah mereka itu dikenali sebagai manusia yang dimurkai oleh Allah. Apa yang telah kita temui daripada pengkisahan golongan ini, yang disebutkan penisbahan mereka itu kepada golongan Yahudi, yang asal-asalnya sepatutnya mereka mengikuti akan dakwah Nabi Musa alaihi salam, namun banyak kali
daripada perintah Allah yang telah datang kepada mereka, mereka cuba melakukan helah-helah untuk tidak melaksanakan tuntutan tersebut, seperti mana yang telah kita bicarakan dalam ayat yang sebelum daripada ini berkenaan tentang larangan daripada Allah ke atas orang Yahudi untuk mendapatkan rezeki mereka pada hari Sabtu dalam rupa bentuk dilarang daripada mereka untuk menjadi nelayan ataupun penangkap ikan pada hari tersebut, sehinggalah mereka melakukan helah dengan memasang perangkap pada hari Jumaat dan dikutip perangkap ataupun pukat tersebut pada hari Ahad. Dia cuba nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada apa yang dia buat tersebut menyebabkan akhirnya mereka telah pun dirubah oleh Allah kepada rupa bentuk kera, monyet. Satu bentuk hukuman yang telah kita lihat pengkisahannya dalam kisah yang lalu. Maka kali ini kita nak bawa datang kisah yang lain yang turut sama menceritakan berkenaan tentang istilah saya kata cengkelatnya mereka. Manusia yang penuh tipu muslihat, bukan takat seperti mana yang kita tahu di atas muka bumi sahaja yang mereka buat. Bahkan mereka satu ketika dahulu diketahui berani untuk menipu Allah Subhanahu wa taala pada sangkaan mereka, mereka menipu dengan jayanya. Satu ketika telah datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada kaumnya. Apa latar belakang kisah perintah ini? Kalau kita lihat dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diceritakan bahawasanya satu ketika pada zaman Bani Israel hidup, satu ketika dahulu telah berlaku satu pembunuhan dalam kalangan masyarakat Bani Israel, dan pembunuhan ini teramat-amat sukar untuk dibuktikan. Kenapa? Sebab ia berlaku dalam kalangan mereka yang dilihat memiliki hubungan kekeluargaan, walaupun bukan hubungan kekeluargaan yang sebenar, iaitu bersandarkan darah. Ceritanya, ada seorang lelaki yang tak ada anak, lalu kemudian dia mengambil anak angkat dalam hidup dia. Anak ini dibesarkan, dibela, dan lelaki ini sememangnya tidak ada zuriat yang lain yang boleh mewarisi harta dia, melainkan anak angkat inilah seorang yang dilihat layak untuk mewarisinya. Di saat si tua ini semakin menghampiri usia tuanya, dan sememangnya tidak ada orang lain yang berhak untuk mewarisinya melainkan si anak angkat ini, timbul rasa tamak dalam anak angkat ini untuk segera membolot harta kekayaan si ayah angkatnya sebelum sampai masa si tua ini meninggal dunia. Maka dibunuhnya terlebih dahulu si ayah angkatnya ini, tetapi kejadian itu tidak diketahui oleh sesiapa pun akan halnya. Sudahlah tidak ada waris, tak ada siapa yang berdekatan dengan dia, maka peluang yang diperolehi oleh si anak muda tadi untuk nak membolot harta si ayahnya, dilakukan pembunuhan yang teramat-amat sulit untuk dibuktikan siapakah pembunuhnya. Sedangkan pada ketika tersebut telah pun adanya hukuman dalam syariat zaman dahulu, sesiapa yang melakukan pembunuhan kepada sesiapa, maka mereka juga berhak untuk dibunuh balas. Cuma pembunuhnya unknown, tak tahu siapa dia. Dalam kalangan mereka ada yang telah meletakkan syak wasangka. Ada kemungkinan anak ni lah, sebab nampak dia punya potensi nak ambil harta bapak dia. Tapi setengah lain kata kita tak ada bukti apa, pakat berbalah nak menentukan siapakah pembunuh yang sebenar, sehinggalah datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah perbalahan yang hangat tersebut, Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah agar memerintahkan kaumnya pada masa tersebut untuk menyembelih seekor unta betina. Ini merupakan asal perintah yang kalau kita dengar susah ke?
Tak. Sembelih seekor lembu betina. Dia punya order ataupun arahan clear. Kamu nak settlekan kes ini, cara dia tak susah. Sembelih je seekor lembu betina. Jangan cakap banyak. Dengan sembelih lembu betina ni, akan terbongkarlah siapa yang membunuhnya. Kita kalau kita fikir dengan akal, hari ini, mana-mana kes pembunuhan, kalau diarahkan kepada kita untuk nak membongkar kes tersebut dengan caranya menyembelih seekor unta betina, orang-orang forensik pun akan menjeling jauh daripada kita. Biar betul arahan ni. Tapi itu mungkin sesuai dengan masa kita. Sebab ia bukan daripada perintah wahyu. Mana-mana orang yang mengarahkan kepada kita nak tahu kes ni sembelih lembu betina, kita boleh persoalkan kenapa kena sembelih lembu betina. Tetapi apa yang telah dibawa datang oleh Nabi Musa pada masa tersebut, ia adalah merupakan wahyu. Itu beza di antara kita dengan mereka. Dalam urusan wahyu ni, sekalipun perintah itu pada ketika tertentu mungkin bercanggahan dengan akal kita pada masa tersebut, ia tetap perlu dilaksanakan kerana ianya merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kisah yang lepas, ketika mana Allah melarang daripada orang Yahudi mencari pendapatan pada hari Sabtu, sedangkan pada hari Sabtu itulah Allah jadikan medan ujian untuk mereka. Bila tengok kepada tempat untuk mereka nak mencari pendapatan, pada hari Sabtu itulah ikan melompat-lompat menggoda semua orang untuk menangkapnya. Rugi tak tangkap hari Sabtu. Ikutkan logik akal, tangkap je lah. Apa masalahnya? Kenapa Tuhan nak larang benda yang sememangnya telah ada? Tapi kita kena ingat, bila mana wahyu mengatakan jangan, wahyu mengatakan tidak, wahyu mengatakan buat, semua perintah wahyu itu asal-asalnya tidak boleh dipersoalkan. Laksanakan tanpa soal. Sebab daripada soal yang ditanyakan atas niat tujuannya untuk mencari helah untuk tidak melakukannya, ianya akan menyebabkan kesukaran yang berat terhadap umat pada ketika tersebut. Pada zaman Nabi SAW pernah berlaku hal yang hampir sama. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Ketika mana datangnya perintah bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji, apa yang berlaku? Pada ketika itu ada di kalangan para sahabat Nabi SAW bertanya soalan kepada baginda Nabi SAW. Adakah haji ini wajib ke atas kami dikerjakan tiap-tiap tahun? Sahabat tanya Nabi. Agak-agak Nabi jawab ke tidak? Nabi senyap. Datang soalan kali kedua, tengok Nabi senyap, dia tanya lagi. Adakah haji ini difardukan ke atas kami tiap-tiap tahun, ya Rasulullah? Kalau tengok soalan macam baik, tengok soalan macam bagus sebab bertanya. Tetapi ada bentuk-bentuk soalan yang ditegah daripada kita. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang beriman, jangan kamu tanyakan soalan-soalan yang mana sekiranya ianya terjawab selepas daripada itu, ia akan menyusahkan kamu. Carilah soalan-soalan yang mana ianya akan membantu memudahkan urusan kita, bukan menyusahkan. Kali ketiga diulang lagi tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah haji ini difardukan ke atas kami setiap tahun? Nabi jawab apa? Nabi kata, kalau aku katakan ya, nescaya ianya akan menjadi wajib ke atas kamu. Bayangkan, setara haji ini, setakat hari ini kita tahu
syariatnya telah menetapkan bagi kita hanya sekali seumur hidup kita mengerjakannya pun sudah memadai. Bayangkan kalau haji itu difardukan kepada kita tiap-tiap tahun, agak-agak jadi apa? Setara kita kata yang setahun sekali, seumur hidup sekali itu pun, saya mendaftar 2011. Tarikh jangkaan saya akan pergi tahun 2052. Itu tahun 2011 punya daftar. Tapi tak apalah, kita dah selesaikan masa zaman kita belajar dulu, tak apa. Bagi orang yang tak bagi lagi macam mana? Inilah yang kita katakan rezeki daripada Allah. Ada rezeki dia sampai-sampai. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi pada ketika tersebut jelas memberikan pengajaran kepada kita. Jangan bertanya perkara yang akan menyusahkan kita lewat waktu nanti. Tetapi ketika mana berlaku kepada Nabi Musa perintah Allah supaya menitahkan kepada kaum dia, sembelihlah seekor lembu betina. Untuk our consideration, pertimbangan kita, ianya benda yang mudah. Ambil lembu seekor, dan pada ketika itu kita tahu bukan perintah tiap-tiap orang, seekor je. Ramai-ramai pakat share, beli seekor lembu yang betina, sembelih, settle kerjanya. Tapi apa yang berlaku? Adakah ianya dilaksanakan dengan sebegitu mudah seperti mana yang diperintahkan? Tak. Timbul daripada perintah tersebut tanda tanya yang sangat-sangat banyak yang kita akan lihat lepas daripada ini. Satu demi satu soalan ditanya. Bukan niat untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebaliknya, ianya adalah merupakan satu usaha bagi menidakkan arahan tersebut dilaksanakan. Saya teringat satu ketika dahulu waktu zaman belajar. Bila zaman belajar dulu, ada seorang guru tafsir kami, almarhum Dr. Syekh Muhammad Ayub, Imam Masjidin Nabawi. Cara dia mengajar, tuan-tuan, dia masuk dalam kelas kita, dia buka buku catatan dia, dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan mula syarah ataupun membincangkan tentang tafsir daripada minit yang pertama sampailah kepada minit yang terakhir, iaitu selama 120 minit, 2 jam tanpa henti. Dia bercakap 120 minit tanpa henti. Dan disebutkan di awal-awal kelas, apa yang saya sebutkan ini daripada mula kelas sampai habis kelas semuanya akan masuk dalam peperiksaan. Maksudnya kita kena menyalin 2 jam tanpa henti, guguk salin. Apa yang berlaku? Ada sahabat-sahabat yang nakal sikit. Macam mana dia orang nak buat bagi kita punya silibus jadi kurang? Ni kalau kita biar 2 jam dia bercakap ni, mau jenuh kita nak menyalin semua, mau jenuh nak menjawab dalam periksa nanti. Ada kawan-kawan buat angkat tangan. Angkat tangan nak buat apa? Konon-konon nak bertanya soalan. Tak sempat nak tanya soalan. Syekh kata, aku tahu kamu nak bertanya supaya aku menghentikan bicara aku, silibus kita makin sikit. Kalau nak bertanya, lepas habis kelas, pergi ke bilik guru, kita sembang dalam bilik guru. Semenjak hari itu, siapa lagi tak berani tanya apa-apa. Lebih kurang 14 minggu pengajian, tiap-tiap hari ada 2 jam, seminggu ada 8 jam kelas yang mesti kami hadir. Semua yang diajar daripada mula sampai habis, semuanya masuk exam. Itu zaman kita. Zaman orang kata orangnya boleh tahan baik-baik, tapi ada juga yang cuba main cengkelatnya. Ini kan zaman Nabi Musa yang diketahui perangai umatnya memang perangai
Kenapa kita ambil wuduk? Sebab nak bagi kesegaran pada batang tubuh. Habis tu kalau tak segar mengantuk juga, tak payah ambil wuduk. Tak. Ibadah kita ni asal-asalnya ialah ketaatan tanpa soal. Tetapi seandainya kita menemui hikmah daripada apa yang kita buat, daripada ketaatan tersebut, itu merupakan nilai tambah kepada apa yang telah pun kita beriman, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia faham. Kalau tidak, sekalian daripada perintah Allah itu cuba untuk dilogikkan. Hanya yang diterima dengan akal sahaja, barulah hendak ditundukkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakikat kepada pengabdian diri seorang hamba ialah melakukan pengabdian secara sepenuhnya, tanpa sebarang apa yang dikatakan soal jawab ataupun kita kata mempersoalkan perintah tersebut. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, apa kaitannya pembunuhan dengan penyembelihan? Maka ada di kalangan mereka yang menuduh Nabi Musa alaihi salam memperolok-olokkan mereka. Takkanlah nak tahu siapa pembunuh sembelih lembu betina. Macam saya sebutkan tadi, kalau orang forensik pun akan pening kepala. Tak pernah dalam ilmu forensik nak tahu seorang tu dibunuh sebab apa puncanya, siapa pembunuhnya, kena sembelih dulu lembu betina. Ini tak ada dalam ilmu forensik pada ketika mana hari ini. Nak tahu, kena jalankan ujian DNA, kena ambil cap jari, kena lakukan penyiasatan yang teliti di tempat kejadian, kena panggil saksi. Tapi pada zaman Nabi Musa, perkara ini datang sebagai ujian kepada umatnya dan ianya merupakan wahyu. Maka bila mana mereka memulakan pertanyaan ini dengan tuduhan bahawasanya Nabi Musa cuba memperolok-olokkan mereka, pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam sangat kecewa dengan pertanyaan tersebut. Sebab sifat para anbiya, kita tahu sifat wajib bagi Nabi apa dia? Mestilah bercakap benar, bercakap jujur. Siddiq, amanah. Ini merupakan sifat wajib bagi para Nabi, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disuruh oleh para anbiya, ianya adalah merupakan perintah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka sampaikan dengan jujur, tak pernah menipu. Tiba-tiba orang menuduh bahawasanya Nabi Musa pada ketika itu telah melakukan perbohongan dengan niat untuk mempermainkan mereka. Sedangkan Bani Israel sendiri dah kenal Nabi Musa di sisi mereka itu tidak ada yang lain melainkan seorang Nabi, dan selama ini Nabi Musa lah yang telah menyelamatkan mereka daripada pelbagai situasi masalah akibat daripada keingkaran-keingkaran mereka sebelum daripada itu. Seperti mana kita kata yang pernah berlaku ketika mana zaman mereka bersama-sama dengan Fir'aun. Hampir sahaja mereka nak dilemaskan dalam lautan, lalu Nabi Musa alaihissalam lah dengan perintah daripada Allah membuka lautan dengan pukulan tongkatnya sehingga terselamat Bani Israel daripada pengajaran Fir'aun. Tapi mereka lupa tentang hakikat ini. Nabi Musa adalah merupakan penyelamat bagi mereka, lalu mempersoalkan siapa Musa pada ketika tersebut. Maka bila mana Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya tak serius untuk nak melaksanakan perintah Allah tersebut, walaupun niat asalnya masing-masing semua nak tahu siapa pembunuh sebenar, supaya harta si lelaki ini dapat diselamatkan. Sama ada anak ni berhak menerimanya ataupun tidak, anak angkat ni berhak untuk terimanya ataupun tidak. Kalau jelas dialah pembunuhnya, maka harta itu akan pergi kepada orang lain. Kalau tak jelas, maksudnya pembuktian itu pergi kepada orang lain, anak ni berhak dapat. Masing-masing nak tahu, sebab ini kes besar. Lalu pada ketika itulah, dalam nak menyelesaikan juga kes tersebut, Nabi Musa alaihissalam mengambil pendirian untuk bertegas. Inilah benda yang perlu ada dalam diri kita. Kenapa kita bertegas dengan anak-anak kita pada perintah-perintah Allah, terutamanya berkenaan tentang salat dan sebagainya? Sebab kita tahu setiap daripada perintah Allah tak boleh dibuat main. Itu sebab Nabi ajarkan pada kita, contohnya bila mana anak itu sudah mencecah usianya 10 tahun dan ke atas, ada ketikanya
kebenaran untuk merotan itu diberikan seandainya mereka masih lagi enggan menunaikan perintah untuk bersalat. Pasal apa? Sebab perintah Allah bukanlah sesuatu yang boleh dibuat main oleh sesiapa pun. Malahan kata-kata yang disampaikan kepada mereka ataupun Nabi Musa AS telah menyampaikan kepada mereka bahawasanya walaupun perkara itu dilihat tak logik pada saat tersebut, ianya tidak lain tidak bukan adalah merupakan satu wahyu daripada Allah, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Nabi Musa di hujung ayat tersebut. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada tergolong dalam golongan orang yang jahil. Orang jahil ni siapa dia? Orang yang tak tahu hakikat dia hamba, tak kenal siapa Tuhannya, tak kala mana perintah itu datang berani mempersoalkan perintah Tuhan. Maka dikala itulah walaupun Nabi Musa AS telah memberikan satu jawapan yang tegas agar mereka melaksanakan perintah Allah, adakah puak-puak ni takut? Tak. Kalau dengan Allah mereka berani mencabar, apatah lagi seorang manusia yang dilihat pada ketika itu manusia walaupun dia membawa title risalah, title Nabi. Dijawab ketegasan Nabi Musa itu dengan persoalan lanjutnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Ayat yang ke-68 kata Allah, kalau begitu kata mereka, dah kamu pun tak tahu hakikat sebenar, nampak macam tak tahu, duk suruh kami je yang buat kerja ni. Apa kata kalau kamu tanya pada Tuhan kamu? Berdoalah kepada Tuhan kamu untuk kami supaya diterangkan kepada kami apa sebenarnya lembu yang nak disembelih ini. Sedangkan kalau ikut kita tadi, jenis pilihan lembu itu sudah pun jelas. Cari mana-mana lembu betina. Tak payah kiralah muda ke tua, asal lembu betina ambil sembelih settle. Clear? Tapi mereka kata tak cukup. Itu keterangan yang belum jelas untuk kami. Bagi penjelasan lebih lagi, tanya pada Allah Ta'ala macam mana lembu betina tersebut. Nabi, kita tahu sifat mereka inilah sifat penyelamat. Kalau dia marah, dia terus melakukan konfrontasi dengan kaum dia sampai kesudah kaum dia takkan buat. Maka dia cuba untuk melayan pada ketika itu permintaan mereka dengan harapan supaya mereka melaksanakan juga, walaupun telah pun nampak bibit-bibit keengganan tersebut. Nabi Musa AS bila mana ditanyakan soalan tersebut, dia menjawab atas apa yang ditanyakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, malahan ianya mestilah pertengahan di antara itu. Lalu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu untuk melakukannya. Sekarang ni aku dah berikan jawapan untuk soalan kamu. Kalau tadi tak ditetapkan umur, sekarang ni kamu nak tetapkan umur, Tuhan pun dah bagi tahu, umur tu diberitahu. Apa dia? Carilah lembu betina yang la faridun, tak terlalu tua, wala bikrun. Kalimah bikrun ni dalam bahasa kita teruna ataupun dara, orang muda. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Awanum baina dhalik, sedang-sedang umurnya. Faf'alu ma tu'marun. Dah ada dah spesifikasi yang telah dijelaskan pada ketika ini daripada sudut pemilihan lembu betina pada sudut usianya. Tolong buatlah apa yang disuruh oleh Tuhan kamu. Inilah harapan para nabi. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun persoalan umatnya, andai kata ditanya kepada Nabi pada masa tersebut, mana yang Nabi boleh jawab, Nabi akan usaha untuk menjawabnya dengan bantuan wahyu daripada Allah. Kalau tak ada wahyu, Nabi akan senyap. Contohnya ada yang bertanya kepada Nabi, bilakah akan berlakunya kiamat? Kalau ikutkan Nabi tak tahu. Maka Nabi jawab juga, untuk tujuannya membantu mereka menunaikan ataupun menyudahkan tanggungjawab mereka terhadap iman kepada hari akhirat. Nabi tanyakan balik, apa yang telah kamu sediakan untuknya?
Seminit lagi insyaAllah. Masuk kita berhenti. Sebentar tuan-tuan. Okey. Betul seminit lagi. Adakah mereka akan buat setelah mereka diberikan spesifikasi yang pertama, ciri yang pertama? Jawabnya, ia masih lagi belum membuatkan mereka untuk tunduk mendengar perintah Allah. Maka kita akan lihat insya-Allah bicara yang seterusnya dalam ayat yang ke-69. Apa lagi mereka akan tanya pada perkongsian bulan hadapan? Setakat ini kebenaran yang diberikan sehinggalah azan isyak sahaja. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam.